Sebelum kita menelusuri pergerakan, idea dan amalan etika dan peradaban dunia, mari kita lihat apa maksud etika dan apa maksud peradaban. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, etika merupakan prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Etika membahas pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana kita seharusnya memperilaku atau memperlakukan orang lain dan bagaimana kita seharusnya mengatasi konflik moral. Di sisi lain, peradaban pula bermaksud keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani suatu bangsa dan masyarakat. Peradaban merangkumi segala aspek kehidupan manusia termasuk pola perilaku, seni, ilmu pengetahuan, agama, teknologi dan banyak lagi. Adakah anda tahu bahawa etika terbagi kepada beberapa jenis? Di sini saya akan menceritakan sedikit sebanyak dua jenis etika, iaitu etika relatif dan etika mutlak. Etika relatif juga dikenali sebagai relativisme, merujuk kepada etika yang diterima atau ditolak oleh peraturan suatu masyarakat untuk mencapai matlamat masyarakat tersebut. Ianya merupakan etika yang tidak menentu, mengikut sekehendak hati, tidak sempurna dan berbeza-beza antara masyarakat yang berlainan bangsa dan agama. Etika ini juga boleh berubah mengikut masa. Sebagai contoh, bermain mercun. Bermain mercun merupakan sebahagian daripada amalan penting dalam sambutan Tahun Baru Cina. Walau bagaimanapun, masyarakat Cina mula menerima pengharaman bermain mercun yang dikukuhkan oleh kerajaan sebagai tindakan yang rasional, menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Yang kedua, etika mutlak. Etika ini juga dikenali sebagai etika absolut, yang merupakan etika yang kebaikannya tidak terikat kepada sesuatu kebiasaan sesebuah masyarakat. Etika ini merupakan etika yang diterima umum dan telah diuji atau terbukti sebagai baik dan buruk. Etika ini juga kekal sepanjang masa di semua tempat yang hampir sama norma masyarakat atau komunitinya. Sebagai contoh, menghormati ibu bapa. Seorang anak dididik untuk menghormati ibu bapa kerana ibu bapa merupakan titik permulaan hidup seorang anak. Anak yang tidak menghormati ibu bapanya adalah dianggap sebagai derhaka bagi hampir semua masyarakat di seluruh dunia. Beralih kepada sejarah atau lebih khusus lagi antropologi etika dan penyelidikan terdahulu. Pada peringkat awal kajian etika, Émile Durkheim, seorang ahli sosiologi Perancis, telah mencadangkan perubahan kepada falsafah moral penyelidik terdahulu kepada fakta moral secara saintifik. Beliau menyatakan bahawa moral merupakan mekanik dalam proses di mana subjek hendaklah menjadi penyumbang atau individu berguna kepada masyarakat. Ianya adalah salah satu konsep kehidupan dalam beretika. Di samping itu, lebih banyak persoalan timbul. Bagaimanakah peraturan dan peranan adat menjadi kepentingan dan keprihatinan bagi individu dan etika mereka? Terdapat pelbagai jawapan daripada ahli-ahli falsafah. Salah satu laporan penting ialah sebuah kenyataan oleh Clifford Geertz dalam pernyataan preskripsi untuk antropologi tafsirannya Thick Description 1973. Beliau menyatakan bahawa apa yang dikenali sebagai etika kebajikan menekankan penerangan yang teliti tentang kategori linguistik, terutamanya yang menggambarkan aspek watak, tingkah laku dan hubungan sosial. Dalam etika kebajikan, tugas utama ialah penjelasan tentang kebaikan dan keburukan. Hal ini penting bagi membenarkan sesebuah kumpulan ataupun individu maju ke hadapan dalam bentuk kehidupan beretika. Konsep kelakuan dan perwatakan yang baik dan buruk ini adalah bersifat deskriptif dan penilaian individu sendiri maupun dalam sesebuah kumpulan. Teori-teori etika moden. Teori etika moden dibahagikan kepada 3 teori. Pertama, teori deontologi yang berasal daripada perkataan Greek dontos yang bermaksud wajib. Teori ini dikenalkan oleh Immanuel Kant yang menekankan tanggungjawab dan kewajipan individu tanpa mengutamakan kesan perbuatan. Malamat teori ini adalah mewujudkan masyarakat yang hormat dan bermuara. Namun, teori ini mempunyai kelemahan termasuk ketidakjelasan dalam menentukan tindakan bermoral. Kedua, ialah teori keadilan yang dipengaruhi oleh Epikurisme dan deontologi. Ini dikenalkan oleh John Rawls. Dia menekankan institusi sosial yang tidak meninggikan kepentingan masyarakat lain. Teori ini dapat menekankan dan membayangkan keadaan asal tanpa pengetahuan kelas sosial atau kebolehan individu. Prinsip asas daripada teori ini adalah memaksimumkan keadilan tanpa
menguntungkan minoriti. Terakhir, teori hak asasi yang dikenalkan oleh John Locke. Hak asasi meliputi kehidupan, kebebasan, dan harta benda. Kerajaan seharusnya melindungi dan memberikan hak asasi ini kepada rakyat. Kegunaan teori-teori etika dalam kehidupan manusia menyelesaikan dilema etika dengan memberikan panduan dalam membuat keputusan, membantu mengenal pasti tanggungjawab etika dalam pelbagai peranan dan keadaan, menjadi panduan untuk memilih nilai-nilai dalam aktiviti harian, dan memastikan tingkah laku selaras dengan norma masyarakat. Penghayatan nilai. Teori-teori etika memainkan peranan penting dalam mencapai persamaan dan kesefahaman dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan, membentuk perwatakan dan kualiti individu atau masyarakat, serta memastikan respon terhadap perubahan persekitaran. Hak asasi Locke. Teori hak asasi Locke berpendapat setiap individu mempunyai hak asasi yang mendahului hak-hak lain. Terdapat kontroversi mengenai kebenaran asas ini. Jika hak kebebasan dan harta tidak diakui, maka pasar akan menentukan hak-hak tersebut, dan ini tidak dianggap sebagai hak asasi sejati. Terdapat konflik antara hak positif berkaitan dengan tindakan orang lain dan hak negatif tidak berkaitan dengan tindakan orang lain. Kritikan terhadap teori ini termasuk konflik dengan keadilan, ketidakadilan dalam masyarakat bebas, jurang antara kaya dan miskin, dan individualisme yang tidak mengambil kira kebajikan komuniti. Kegunaan teori etika dan peradaban adalah terpancar melintasi berbagai agama dan peradaban, membentuk asas kebaikan dan moral dalam kehidupan manusia. Dalam agama-agama seperti Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lain, terdapat ajaran etika yang menggariskan tindakan yang baik dan mengekalkan kebajikan dalam masyarakat. Ini berfungsi sebagai panduan bagi penganut agama dalam menjalani kehidupan yang bermakna dan bermoral. Contohnya, melalui pemahaman teori etika dalam agama masing-masing, masyarakat mengamalkan nilai seperti belas kasihan dan menolong mereka yang memerlukan, serta memupuk pendamaian dalam masyarakat. Dalam konteks peradaban, teori etika juga memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Apabila nilai-nilai moral dan etika diberi tumpuan dalam dasar kerajaan, ia dapat memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi sesebuah negara. Misalnya, jika sesebuah negara mengekalkan prinsip keadilan sosial dalam perlembagaan, ini dapat membantu mengurangkan ketidakseimbangan sosial dan kemiskinan dalam masyarakat. Seterusnya, dengan adanya kepelbagaian peradaban massa dan bangsa, wujudnya kerjasama bagi sesebuah negara dengan negara yang lain. Contohnya, ketika sesebuah negara menerima investasi dan pengaruh ekonomi dari luar, teori etika dapat membantu memastikan keuntungan ekonomi tersebut dan digunakan secara adil serta memperhatikan hak asasi manusia demi mencegah eksploitasi pekerja dan pengekangan hak-hak warga negara. Secara keseluruhan, teori etika dan peradaban adalah penting sebagai landasan moral yang merentasi berbagai agama dan peradaban. Hal ini dapat membantu membina masyarakat yang berperilaku dan berkelakuan baik serta adil. Hai Dan. Hai Je. Hari itu kita ada bincang makan tentang teori-teori klasik. Ya, salah satu teori dia adalah teori kebaikan Aristotle. Boleh kamu terangkan sedikit tentang teori itu? Aristotle sangat menekankan dalam hubungan antara etika dan politik karena beliau percaya dua perkara tersebut sangat berkait rapat. Beliau berpendapat bahawa etika adalah tentang kebaikan individu, sementara politik lebih menumpukan kepada kesejahteraan dan kecekapan pentadbiran negara. Jadi kebaikan individu adalah bahagian penting daripadanya. Apakah yang Aristotle maksudkan dengan kebaikan? Aristotle melihat kebaikan sebagai sesuatu yang praktikal dan dapat dicapai oleh manusia. Beliau percaya bahawa etika membantu individu menjadi lebih baik. Beliau membagikan ini kepada 4 perspektif, yaitu kebaikan moral, 4 kebaikan utama, kebaikan tertinggi atau konsep eudaimonia, dan konsep keadilan. Oh, konsep eudaimonia kedengaran menarik. Apakah yang termasuk di dalamnya? Eudaimonia melibatkan menjadi baik, adil, bijaksana, dan menjalani kehidupan yang seimbang. Ia tentang mencapai kesejahteraan pribadi, kebahagiaan, dan memantapkan diri yang berterusan. Ini adalah pendekatan holistik terhadap etika. Saya ada baca teori teleologi yang kamu sebutkan. Teori teleologi memberi tumpuan kepada hasil atau akibat tindakan. Jika suatu tindakan menghasilkan hasil yang baik,
ia dianggap betul secara moral. Terdapat dua aliran utama iaitu egoisme dan utilitarianisme. Egoisme dan utilitarianisme, boleh terangkan lebih lanjut? Egoisme berpendapat bahawa individu harus bertindak sedemikian rupa sehingga memaksimumkan kebahagiaan mereka sendiri tanpa mengambil kira kesan terhadap orang lain. Utilitarianisme di sisi lain mencadangkan bahawa tindakan harus bertujuan untuk memaksimumkan kebahagiaan bagi sebilangan besar orang. Ia mempunyai beberapa dimensi, termasuk mengukur nilai intrinsik kebaikan dan kesan keseluruhan suatu tindakan. Jadi, semuanya berkisar tentang kesan dan kebahagiaan. Jadi, ini adalah pandangan yang menarik tentang etika. Ya, ia sangat merangsang pemikiran. Teori etika ini menawarkan lensa yang berbeza di mana kita boleh menganalisis dilema etika dan tingkah laku manusia. Oh, terima kasih Je atas pengursian awak tentang teori teleologi. Sama-sama Del, terima kasih juga atas pengkongsian awak terhadap teori kebaikan. Bagi penutup kata, sudah terang lagi bersolok bahawa teori etika ini mampu dijadikan pedoman di dalam kehidupan manusia. Ini dikatakan demikian kerana kita dapat melihat dengan mata sendiri jikalau tiadanya etika, kehidupan kita akan menjadi huru-hara. Maka inilah saya tegaskan bahawa etika ini menjadi salah satu peran yang sangat penting bagi manusia untuk berfikir, tindak, mengawal perasaan dengan lebih efisien. Sekian.